Okay, sebelum tu kita cek jawapan untuk buku aktiviti muka surat 63 dengan 64 ni. Okay, untuk yang ni yang nombor 1 tu kita dah bincang. Dulu. Okay. Untuk tajuk perpuluhan dan perseratus ni. Okay, untuk yang ni nombor 1 kita dah bincang kan. Kita tengok dulu ni. Cek jawapannya. 25% tu sama juga dengan 0.25. 10%. Okey, sama dengan 0.1 dan 0.5. 50 diwarnakan. Salah. Mak Lima silap. Yang ni yang ujung sekali. Okey, yang ni. Dan 0.34. 34 yang diwarnakan dalam petak 100. 0.34 ni sama dengan 34/100. Dan 0.6. Okey, 0.6 ni sebab kalau per 100 kita kena ada 2 tempat perpuluhan. Ni ada 1. Jadi kita tambah kosong di belakang, tambah sifar di belakang. Jadi 0.60 yang warnakan dalam petak 100. Jadi pecahan dia 60/100. Saya dah siap dah. Okey, cek kot ada yang salah. Ni B apa semua ni? Sekejap nombor 2. 75% ni 0.75. Awak kena eja sifar. Sifar perpuluhan 75. Okey, B apa jawapan dia? B. Perpuluhan 75. B apa perpuluhan dia? Apa kalau 9/100 tukar kepada perpuluhan, apa jawapan dia? 9. Tak. Tak ingat. Okey, tengok. Ada 2. 09. Sifar perpuluhan 9. 9 per kosong. 0/9. 0/9. Ama. Sifar. Sifar perpuluhan sifar 9. Dia bukan sifar perpuluhan 9. Kalau sifar perpuluhan 9 tu sebenarnya 90/100. Okey. Kalau sifar kalau 9 kalau 9/100 ada 2 kosong. 1, 2. Daripada belakang titik ni kita gerak ke depan. 8. Okey, kalau 12/100 12/12. Sifar perpuluhan 12. Ya, sifar perpuluhan 12. Okey, nanti awak eja kat tepi ni. Dan 80%. Sifar perpuluhan 80. Sifar perpuluhan sifar 8. Ya ke? Sifar perpuluhan 8 ke sifar perpuluhan sifar 8? Sifar 8. Sifar perpuluhan sifar 8. Kalau 80/100. Okay, tengok. 80/100. Mak Lima sekat-sekat lah Mak Lima. Apa dia? Sekat-sekat. Kejap. Okay, dapat ke? Okay, 80/100. Jawapan dia kita tengok ada 2 sifar ni.
Bagi tandas pun. Okey. Ada dua sifar. Kalau nak tukar kepada perpuluhan, kita titik ni berada di belakang. Dia gerak dua kali. Dua kali tu. Halimah. Macam tu. Ya. Nak pergi tandas. Okey. Okey lah. Kalau pecahan nak tukar kepada perpuluhan. Perpuluhan okey. Kalau tak pecahan ni kita bermula daripada belakang ni. Ada dua sifar. Jadi kita gerakkan dia dua kali. Dua kali tu gerakkan celah ni satu. Lepas tu depan 8 ni satu. Jadi perpuluhan tu berada kat sini. Okey. Dan depan ni tertambahlah sifar. Jadi sifar perpuluhan 8 sifar. Untuk soalan 80 per 100. Okey, kalau awak kata sifar perpuluhan sifar 8 tu bersamaan dengan 8 per 100. Sama macam ni 9 per 100. Kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 9. Okey, boleh? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Untuk seterusnya. Okay, tengok soalan yang seterusnya yang ni. Yang ni pernah juga ada yang silap. Okay, lorekkan petak mengikut nilai perpuluhan yang diberikan. Okay, 1A, sifar perpuluhan sifar 3. Okay, awak tulis dulu kat sini, sifar perpuluhan sifar 3. Jadi berapa yang dia warnakan daripada 100 ni? Dia warnakan berapa Irsyad? Warnakan berapa ni Irsyad? Sifar perpuluhan sifar 3. 3 sahaja yang diwarnakan. Okay, warnakan 3. Okay, kalau yang ni sifar perpuluhan 19. Sifar perpuluhan 19. Berapa yang diwarnakan? Dilorekkan? 9. Sifar perpuluhan 19. 19. 19. Jadi yang ni 1 dan 9. Okay, 19. Kalau yang ni sifar perpuluhan 4. Sifar perpuluhan 4. Okay, awak ingat kalau 100 dia kena ada dua tempat perpuluhan selepas selepas titik ni, perpuluhan ni. Jadi kena tambah sifar di belakang. 40. Jadi berapa yang awak kena warnakan? 40. Awak kena warnakan 40, bukan 4 Kita tengok ada yang salah ke tak? Ada yang salah, betulkan. 40 yang awak kena warnakan. Lorekkan. 1, 2, 3, 4. Okey. Tengok D. Sifar perpuluhan 15. Berapa yang awak kena warnakan? Amar. Apa? Berapa ni nak kena warnakan ni? Sifar perpuluhan 15 ni. Berapa? Ya. Dalam peta, awak tengok nombor yang ada tu, nombor berapa? Selepas perpuluhan. 15. Jadi 15 lah yang awak kena warnakan. Ni straight dan ni 5. Kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, E. Sifar perpuluhan 66. Berapa yang awak kena warnakan? 66. 66. Warnakan 66. Yang ni 10, 20. Mana dah? 30, 40. 50, 60. Pasal awak kira 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sakit mata. Okey, kalau F. Yang F, sifar perpuluhan 7. Dia sama. Ma, tengok ada berapa titik perpuluhan?
Kena ada berapa selepas titik perpuluhan ni? Ni dalam petak 100 ni. Dia kena ada 2 titik perpuluhan, 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan tu maksudnya kena ada 2 nombor selepas perpuluhan tu. Sebab ni dalam petak 100. Jadi kita kena tambah kosong di belakang. Okey. Bila dapat macam ni, 0.7 tapi dia nak suruh warnakan dalam petak 100, awak tambahkan sifar di belakang. Jadi berapa yang awak kena warnakan? Farisha, berapa yang awak kena warnakan Farisha? 0.7 sifar ni. Berapa? Allah, soalan yang mana? Buka aktiviti. Muka surat 64. Soalan F. Okey, Mariam. Berapa yang kena warnakan Mariam? Soalan F. Tujuh ke 70 yang awak kena warnakan? Tujuh ke 70? 7. 7. 70. Okey, yang awak kena warnakan 70. Kalau dia tulis sifar perpuluhan 7, dia nak suruh lorekkan dalam petak 100 ni. Jadi dia kena ada 2 nombor di belakang. Kalau 7 je awak tambah kosong di belakang. Jadi yang awak kena warnakan, awak tengok kat belakang ni nombor dia berapa? 70. Jadi 70 yang awak kena warnakan. 70 petak awak kena lorekkan. Ni 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70. Okey, siapa yang salah betulkan? Okey. Okey, tengok yang kedua, tulis perpuluhan bagi petak berwarna. Okey, ada berapa petak ni yang berwarna ni, yang ni? Tengok dalam buku awak pun boleh. Sebab kat skrin ni kecil sangat. Tengok dalam buku awak. Sifar perpuluhan 78. Sifar Perpuluhan 78. Dia ada dia warnakan 78 ni. 78 yang dia lorekkan petak ni. Jadi untuk buat perpuluhan, awak tambah saja sifar perpuluhan 78. Okey, soalan B. Soalan B, berapa gambar yang dilorekkan ni? Sifar perpuluhan 52. Yang dilorekkan ni berapa, Ama? Main-main, Ama. Berapa yang dilorekkan ni? Soalan B ni, Ama. Soalan B ni berapa yang dilorekkan? Tengok buku awak, tengok buku awak. Unmute dulu, Ama. Tak dengar. Sekejap. 4, 5, 6, 7. Ada berapa, Ma? Awak tak buat lagi ke? Tak. Okey, kira dulu ni ada berapa? Ni satu baris ni 10. Okey, satu baris penuh ni ada 10. Ni 1, 2, 3, 4. 40. Yang ni 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Okey, dia lorekkan 52. Jadi untuk buat perpuluhan, awak tambah sahaja sifar perpuluhan 52. Okey. Untuk C, tengok C. Berapa yang diwarnakan ni? Yang diwarnakan ada 46 yang diwarnakan ni, yang dilorekkan.
Jadi untuk buat perpuluhan, awak buat sahaja sifar perpuluhan 46. Siapa yang salah betulkan? Okey. Soalan yang seterusnya. 53/100. Yang mana satu? Perpuluhan yang betul. Sifar perpuluhan 53 ke 5/3? Sifar perpuluhan 53. Sifar perpuluhan 53. Warnakan. Okey. 2/100. Kalau 2/100 yang mana satu? Sifar perpuluhan sifar 2 ataupun sifar perpuluhan 2? Sifar perpuluhan sifar 2. Okey, kalau kalau 2/100 sifar perpuluhan sifar 2. Warnakan. Okey, 70/100. Yang ni ada dua jawapan. 70/100 ni yang mana satu? Okey, dua jawapan tu apa dia? Yang mana satu? Sifar perpuluhan 7 sifar. Okey, sifar perpuluhan 7 sifar dengan sifar perpuluhan 7. 7. Ya, tu jawapan dia. Okey, siapa yang salah betulkan? Okey. Sekarang ni kita tengok video ni. Tengok yang perpuluhan dulu. Pergi mengisi minyak, James hampir kehabisan minyak. Jadi dia pergi mengisi minyak di stesen minyak yang berdekatan. Meter pada pam minyak menunjukkan jumlah minyak yang diisikan oleh James ke dalam keretanya. Adakah anda tahu bagaimana membaca bacaan meter itu? Anda nampak titik di antara nombor-nombor itu? Apakah maksudnya? Titik ini dipanggil sebagai titik perpuluhan. Titik perpuluhan ialah simbol yang digunakan untuk mengasingkan sah daripada per 10 dalam nombor perpuluhan. Okey, ni nilai tempat bagi perpuluhan ni. Kalau nombor yang depan ni, satu ni dipanggil sah. Dan bila selepas perpuluhan, nombor yang mula-mula selepas perpuluhan ni, per 10 dan yang belakang per 100. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor perpuluhan? Lihat gambar rajak ini. 25 daripada 100 bahagian telah diwarnakan. Kita boleh menuliskan ini dalam pecahan ini. 25/100. Kita boleh menuliskan pecahan ini dalam nombor perpuluhan menggunakan cara ini. Nombor perpuluhan ini dibaca sebagai sifar perpuluhan 25 atau 25/100. Di sini, perkataan per 100 bermaksud ada 2 digit selepas titik perpuluhan itu. Mari kita lihat pada beberapa contoh bagaimana kita patut beberapa contoh Okey, batu. tadi dia cakap, terlepas. Bila 25/100, maklumat nak ulang balik. 25/100. Okey, ni sebenarnya daripada dia warnakan 25 daripada 100 petak. Okey, sebab bila kita mudahkan nak nampak tu, dia jadi 25/100. Ni kalau pecahan. Bila perpuluhan, kita tambah saja sifar perpuluhan 25. Okey. Titik perpuluhan itu. Mari kita lihat pada beberapa contoh bagaimana kita patut membaca perpuluhan. Sifar perpuluhan 47 atau 47/100. Okey, kalau sifar perpuluhan 3 sifar ni, kalau dalam pecahan macam mana? Pecahan per 100. Apa dia?
Kalau sifar perpuluhan Yang nombor 2. nombor 2. 30 per 100. 30 per 100. Okey, kita tengok. Sifar perpuluhan 3 sifar atau 30 per 100. Okey, untuk Mariam. Okey, ni apa macam mana nak baca ni? Yang ketiga ni Mariam. Unmute dulu. Perpuluhan sifar perpuluhan Ni nombor. perpuluhan sifar 9. Pandai. Okey, ni sifar perpuluhan sifar 9. Okey, dalam per 100 apa dia ni? Kalau tukar kepada per 100, dia jadi sembilan 90 ke 9 sahaja? 9 per 100. Ya, 9 per 100. Sifar perpuluhan sifar 9 atau 9 per 100. Untuk sebarang pecahan dengan 100 sebagai penyebut, letakkan titik perpuluhan selepas sah dan sebelum per 10. Mari kita lihat pada beberapa lagi contoh yang lain. Okey, bila ni 30 per 100 ni, dia sama dengan sifar perpuluhan. Bila tukar kepada perpuluhan, dia sifar perpuluhan 3 sifar. Dan 9 per 100 ni sifar perpuluhan sifar 9. Dan 13 per 100 sama dengan sifar perpuluhan 13. Kita juga boleh menuliskan perpuluhan dalam pecahan. Jika ada 2 digit selepas titik perpuluhan, itu ialah pecahan per 100. Okey, ingat bila ada 2 digit selepas perpuluhan, maksud dia penyebut tu 100. Jadi, sifar perpuluhan 25 ialah 25 per 100 atau 25 per 100. Minyak kereta James sudah penuh sekarang. Mari kita menuju ke kelas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perpuluhan. Okey, sekarang ni dah boleh faham perpuluhan dengan pecahan per 100. Okey, Boleh. kita nak tengok lagi berkaitan dengan perpuluhan. Betul, perpuluhan, tapi kita nak bandingkan perpuluhan. Okey, tengok video ni macam mana kita nak bandingkan. Tengok ada 2 nombor perpuluhan, kita nak bandingkan yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Okey, perhatikan video ni betul-betul. Kecil. Jadi kalau kamu nak lebih tahu, stay tune dengan cikgu. 5. Kita tes. Okey. Alish ada 0.45 kg Coco Crunch dan 0.2 kg Chips More. Jadi kita nak tahu jisim manakah yang lebih? Sama ada 0.45 kg ataupun 0.2 kg. Untuk menyelesaikan masalah ini, cikgu akan tunjukkan dengan menggunakan 2 kaedah. Kaedah pertama adalah dengan menggunakan petak 100. Okay, Mari kita lihat perpuluhan yang pertama, iaitu 0.45. Bermaksud, kamu warna. Okey, kalau sifar perpuluhan 45, warnakan berapa dalam petak 100 ni? Akilah Hana. Berapa? Akilah Hana? 45. Okey. Kalau sifar perpuluhan 45, maksudnya 45 yang dia warnakan dalam petak 100. Warnakan 45 petak. Seperti yang ditunjukkan.
Kemudian kita ada satu lagi perpuluhan iaitu sifar perpuluhan 2. Okey, untuk sifar perpuluhan 2, berapa yang diwarnakan dalam petak 100 ni, Umar? Umar? Kalau sifar perpuluhan 2, kena warnakan berapa? Mana Umar Qayyum? Ada punya nama tu Iqbal, nama Iqbal. Umar Qayyum. Berapa yang kena warnakan dalam petak 100? Bila perpuluhan tu dia buat sifar perpuluhan 2. Iqbal Muhammad Kasim. 100. Berapa? Apa yang 100? Ni sifar perpuluhan 2. Berapa yang kita kena warnakan dalam petak 100 ni? Berapa? Okey, Iman. Berapa Iman? Iman Muhammad. 1. Berapa Iman? Kalau sifar perpuluhan 2, berapa yang kena warnakan dalam petak 100? Okey, kita tengok. Perpuluhan 2 hanya ada satu tempat perpuluhan. Kita mesti jadikan 2 tempat perpuluhan. Kamu boleh tambah sifar di hujungnya. Okey, bila dia bagi satu tempat perpuluhan, sifar perpuluhan 2, bila nak warnakan dalam petak 100 ni, kena ada 2 tempat perpuluhan. Maksudnya kena ada 2 nombor di belakang ni selepas perpuluhan. Jadi awak tambah sahaja sifar di belakang. Jadi awak dapatlah berapa sebenarnya yang awak kena warnakan ni. Okay, berapa ni? Akilah Hana. Bukan Akilah, sorry. Umar Qayyum. Berapa ni Umar Qayyum? Afiq Zikri. Berapa Afiq? Kena warnakan. Bila sifar perpuluhan 2 sifar. Tengok nombor ni berapa ni? Nombor berapa ni Afiq? 20. Pandai. Jadi 20 yang awak kena warnakan. Jadi sifar perpuluhan 2 bermaksud ada 20 petak yang berwarna seperti yang ditunjukkan. Jadi sekarang kamu lihat pada kedua-dua gambar rajah. Gambar rajah. Okey, bila tengok dua-dua gambar ni, yang mana yang banyak? Yang biru ke yang hijau? Biru. Yang warna biru. Yang banyak diwarnakan. Jadi yang lebih besar, yang lebih yang mana? Sifar perpuluhan 45. Lebih daripada sifar perpuluhan 2. Petak 100 yang manakah mempunyai petak berwarna yang lebih banyak? Yang berwarna biru ataupun yang warna hijau? Ya, betul. Yang berwarna biru lebih banyak. Jadi kita boleh katakan sifar perpuluhan 45 lebih besar daripada sifar perpuluhan 2. Okey? Seterusnya kita lihat kaedah kedua. Kaedah kedua ni cikgu gunakan kaedah banding menggunakan nilai tempat perpuluhan. Okey, mula-mula kita buat kotak seperti yang ditunjukkan. Masukkan titik perpuluhan seperti yang ditunjukkan. Okey. Nilai tempat sebelum titik kita sebut sebagai sar. Nilai tempat selepas titik ataupun satu tempat perpuluhan ni kita panggil sebagai per-10. Dan nilai tempat ada 2 tempat perpuluhan kita panggil sebagai per-100. Okey, ingat nilai tempat untuk perpuluhan ni. Ni sar, sebelum titik perpuluhan dipanggil sar dan selepas titik perpuluhan, nombor yang pertama dipanggil per-10, nombor yang kedua selepas titik perpuluhan dipanggil per-100. Sekarang kita masukkan sifar perpuluhan 45 seperti yang ditunjukkan. Okey, kemudian kita masukkan pula sifar perpuluhan 2. Okey, di sini tiada nombor kan? Jadi kamu boleh tambahkan sifar. Jadi nak banding menggunakan jadual nilai tempat ni, kita mesti bandingkan bermula dari sar. Lihat angka-angka pada sar. Sifar dan sifar. Apabila nombor sama, bila angka sama, kita tak boleh banding. Jadi kita kena banding nombor lain. Jadi kita pergi pada per-10. Okey, lihat nombor 4 dan 2. Nombor tak sama. Bila nombor tak sama, maksudnya kita boleh banding.
Jadi soalan nak yang lebih. Jadi siapa yang lebih? 4 ke 2? 4 ke 2 yang lebih? 4. 4 yang lebih. Ya, 4 lebih bermaksud. Okay. 4 lebih besar daripada 2. Bermaksud di sini 0.45 lebih besar daripada 0.2. Okey, kita banding. Tengok siapa yang lebih besar. Antara 4 dengan 2, 4 lebih besar. Jadi 0.45 ni lebih besar daripada 0.2. Okey? Okey, soalan seterusnya, manakah yang lebih kecil 0.03 atau 0.07? Okey, tengok. Dia tanya yang lebih kecil. Yang mana yang kecil antara 0.03 dengan 0.07? Menguap tutup mulut. Ini Okey. cikgu tunjukkan dengan menggunakan garis nombor. Mula-mula kita buat garis nombor seperti pada gambar. Okey, kita mulakan dengan sifar. Kemudian kita naikkan 0.01, 0.02 sehinggalah kepada 0.12. Okey, terpulanglah cikgu buat sampai 0.12. Kamu nak buat sampai 0.1 sifar pun tak ada masalah. Okey. Seterusnya, okey, kamu lihat anak panah ni. Semakin jauh nombor daripada sifar, maksudnya nilai dia semakin besar. Okey, semakin sifar duduk di sini kan. Maksudnya nombor tu kalau makin jauh daripada sifar, maksudnya nombor-nombor dia makin besar. Okey. Tapi kalau nombor-nombor tu semakin dekat dengan sifar, nilai dia semakin kecil. Okey, kalau nombor tu dekat hampir dengan sifar, maksudnya nombor tu semakin kecil. Jadi kita lihat pada soalan, di manakah 0.03 dan 0.07 berada. Okey, di situ adalah 0.03 dan situ adalah 0.07. Jadi kamu lihat, siapa yang hampir dengan sifar? Antara Okey, yang mana yang hampir dengan sifar? 3. 3. Yang hampir dengan sifar, sifar perpuluhan sifar 3. Jadi yang lebih kecil, yang mana satu? Sifar perpuluhan sifar 3. Ya, sebab nilai yang makin dekat dengan sifar ni, nilai tu semakin kecil. Dia nak tahu nombor yang lebih kecil. Maksudnya, bila sifar perpuluhan sifar 3 ni lebih dekat dengan sifar, maksudnya sifar perpuluhan sifar 3 ni lah lebih kecil daripada sifar perpuluhan sifar 7. dua nombor ni, yang manakah yang hampir dengan sifar? Ya, sifar perpuluhan sifar 3. Maksudnya kalau dia hampir dengan sifar, nilainya adalah semakin kecil. Jadi jawapannya kita boleh tulis sebagai sifar perpuluhan sifar 3 lebih kecil daripada sifar perpuluhan sifar 7. Okey, sifar perpuluhan sifar 7 jauh daripada sifar. Maksudnya dia lebih besar. Sifar perpuluhan sifar 3 hampir dengan sifar. Jadi dia lebih kecil. Kamu ingat macam tu sahaja. Seterusnya, tulis lebih kecil daripada atau lebih besar daripada. Cikgu ada sifar perpuluhan 7 dan sifar perpuluhan 65. Jadi kita perlu tulis dalam petak iaitu lebih kecil daripada ataupun lebih besar daripada. Okey. Untuk sifar perpuluhan 7 dengan sifar perpuluhan 65, macam mana kita nak tulis? Ni tulis kat sini lebih kecil daripada ke lebih besar daripada? Okey, kita tengok nombor dia. Yang ni sifar perpuluhan 7. Okey, kita jadikan dia 2 tempat perpuluhan. Jadi kita tambah sifar di belakang ni. Nombor yang mana yang, okey, untuk sifar perpuluhan 7 ni lebih besar ke lebih kecil daripada sifar perpuluhan 65? Cuba tengok. Okey, yang pertama sekali kita bandingkan. Tengok rumasa. Rumasa ni yang sebelum perpuluhan. Okey, sebelum perpuluhan yang ni sifar dan yang ni pun, yang warna biru pun sifar. Jadi sama. Okey, kita tengok yang per 10. Okey, kita tengok yang per 10. Bila per 10, nilai tempat per 10, yang ni selepas perpuluhan tu per 10. Okey, ni 7, yang warna purple ni 7 dan yang warna biru ni 6. Jadi, yang mana, okey, 7 dengan 6. 7 ni besar ke kecil daripada 6? Besar. Besar. Jadi, sifar perpuluhan 7 lebih besar daripada sifar perpuluhan 65. 65.
Ya. Okey, lihat pada sifar perpuluhan 7. Kamu perlu jadikan dua tempat perpuluhan dengan menambah sifar di hujungnya. Jadi sekarang baru kamu boleh bandingkan. Sifar dan sifar. Nilai sama, kamu tak boleh banding. Jadi kita pergi pada nilai tempat per-10. 7 dan 6. Nombor tak sama, kamu boleh bandingkan. Jadi 7, adakah 7 lebih besar ataupun lebih kecil dari 6? Ya, 7 lebih besar. Maksudnya dalam petak tu kita tulis lebih besar daripada. Sifar perpuluhan 7 lebih besar daripada sifar perpuluhan 65. Okey, kita ada kurang lagi seminit. InsyaAllah nanti lepas ni kita akan sambung lagi. Okey, untuk nanti awak tolong buat muka surat 65 dalam buku aktiviti, boleh? Boleh. Okey, insyaAllah. Itu